So, hi. Assalamualaikum. Hari ini kita akan study tentang linked list. Okey. Secara asasnya, apa itu linked list? Linked list ni boleh saya katakan dia sama seperti array. Okey. Kalau macam array, kita boleh spesifikkan dia berapa banyak data yang kita nak simpan. Contoh, array 5. Kita kata dia terus, kita ada 5 data untuk disimpan. Dan kita tak boleh nak buang atau nak buat apa-apa pun mengenai kelima-lima data tu. Berbanding dengan linked list. Linked list ni macam mana? Linked list ni, kita akan menyimpan data. Tapi, dia punya bilangan data itu tidak menentu. Contoh, kita boleh kata kita nak simpan 5 data. Tapi, akan datang kita tetap menerima data yang baru daripada orang lain. So, kita berkehendak data itu boleh bertambah. Tambah 1, tambah 2, tambah 1 lagi. Dan keep on going on the flow. Ada masa juga, kita nak data tu berkurang. Kita tak nak 5 data tu. Kita nak ada 4 data je. Contoh, kita dah ada 5 data. Kita ada 5 data. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Kita tak nak data C tu. Okey? So, kita boleh buang. Itulah linked list. Kalau dalam array, kita boleh buang untuk tertentu data. Mesti tak boleh. Sangat sukar. Sangat mustahil. Okey, ada kalanya juga data yang kita guna linked list ni boleh di-copy. Maksud di-copy tu maksudnya kita ada 4 data sekarang. Ada A, ada B, ada D, ada E. Keempat-empat ni kita nak keluarkan dia ke skrin komputer kita. Kita nak ada A, nak ada B, nak ada D, nak ada E. Kita keluarkan output dia. Linked list ni boleh kita laksanakan task that we want. Ada task yang lain pula. Dia kata nak buang keempat-empat data ni. Maksudnya dia tak nak langsung A, B, C, D, E ni. Pun boleh menggunakan linked list. Okey, itu secara asas apa yang akan berlaku dan apa yang akan kita belajar mengenai linked list. Jadi, pengajaran yang pertama adalah kita kena tahu macam mana rupa linked list tu. Okey, untuk pengetahuan, linked list ni adalah turutan nodes yang bersambung. Nodes tu macam mana? Nodes tu rupa dia macam ni lah, kita besarkan. Ni A, ni pointer dia. Ini adalah satu node yang lengkap. Satu node. Inilah yang dinamakan node. Okey, boleh nampak? Okey, apa yang dimasukkan? Turutan node yang bersambung. Macam yang saya dah lukis ni, ada 1, ada 2, ada 3 node. Kemudian, node ni dimulakan dengan head pointer yang di depan sekali. Dia tak ada data. So, bila dia di depan sekali, itu yang kita boleh tentukan bahawa dia lah head pointer. Kita buat kita guna highlight lah. So, kita tunjuk
Ini adalah head pointer. Apa head pointer ni buat? Head pointer ni dia akan menuju, akan menunjukkan kepada note yang pertama, iaitu first note. First note kita yang mana? Yang A ke, yang B, yang C? Mestilah yang A sebab dia paling berdekatan. Yang paling berdekatan, so kita buat anak panah dia kat sini. Okey. Bila kita tengok anak panah dia ke sini, maksudnya inilah first note. Andai kata anak panah ni tak menuju ke A, dia lompat terus ke B. So, first note adalah yang B, macam tu. So, kita labelkan yang A ni sebagai first note. Okey. Mula-mula head pointer menuju ke note yang pertama, iaitu A. Note yang pertama A ni pula akan menuju ke mana? Akan menuju ke B. Pointer ni, belakang dia ni nama dia pointer. Pointer of A. Pointer kepunyaan A inilah yang akan pointkan note seterusnya, iaitu B. Macam gitu. Harap nampak lah. Okay, so B ni akan jadi apa? Second note. Macam itulah berturutan yang saya maksudkan. Note berturutan, note bersambung. So, pointer B ni pula akan menuju kepada C. Dia tak akan menuju ke A sebab A dah ada head pointer. Dia dah ada kepala, dia ada kaki dah. So, C ni mestilah kena ada pointer dia juga. Tapi kita dah tak ada data lagi. Dah tak ada data yang perlu kita simpan lagi. So, inilah yang dinamakan null. Kita buat anak panah, keluarkan macam ni. Tulis null. Okay. Setiap note ni akan mengandungi satu keping data. Yang depan ni dipanggil data. A piece of data. Bahagian depan ni data. Yang bahagian belakang ni pointer. Pointer to the next note in the list. Pointer yang akan menuju note yang seterusnya. Pointer yang akan menuju ke note yang seterusnya. Okey? Ini data, ini pointer. Itu yang penting. Lepas tu, lagi dua benda penting adalah head pointer ni mesti menuju ke first note. Note yang pertama. Lepas tu, note yang terakhir ni mesti diakhiri dengan pointer menuju ke null. Okey. Okey, sekarang kita akan rujuk kepada slide yang diberi yang ni dulu. Kat sini dia kata dia nak beri contoh macam mana linked list tu ditulis di dalam coding. Macam mana kita nak wujudkan linked list tu sendiri kat dalam coding kita. Okey, yang pertama sekali kita kena declare dia lah kan. Kita kenalah declare ada notes. Okey, macam mana nak declare notes tu? Caranya adalah kalau data double adalah type data dalam contoh ni. Lepas tu next menunjukkan pointer yang akan menuju ke note seterusnya di dalam senarai. Okey, contoh yang diberi tu kan, kat tulisan merah tu, dia beri struct note. Maksudnya apa? Struct kita dah pernah belajar.
Kedudukan struct node ni hanyalah untuk declare sahaja dan dia akan dipanggil kemudian di dalam function lain. Okey, struct node diberi nama node. Okey, dalam tu dia tulis int inode. Okey, maksudnya data type node kita adalah integer. Betul kan? Int adalah integer. So, nama untuk data kita tu, maksudnya nama untuk macam nodes yang saya beri contoh tadi, data A. Okey, nama A tu, nama data yang menyimpan A tu adalah inode. Okey. Seterusnya, barisan seterusnya adalah node bintang next. Maksudnya node tadi tu ada pointer kan? Nama pointer tu adalah next. Apa yang menunjukkan next tu adalah sebuah pointer di dalam coding kita adalah kewujudan bintang kat variable tu. Nampak kan? Kalau tak ingat, kita dah pernah belajar sebelum ni cara untuk declare pointer dalam chapter 1 di array, pointer dan struct. Okey, itu saja untuk declare pointer dan data bagi sebuah node. Seterusnya, cara untuk declare prototype yang mengandungi lengkap, ada kepala, ada head of node. Yang lengkap ada head of pointer, ada nodes yang berturutan, bersambung, ada null di belakangnya kan. So kat sini diberi contoh, dia kata head, a pointer to the first node in the list, adalah sebuah pointer yang menuju ke node yang pertama dalam senarai. So, dia kata lagi, since the list is empty initially, head is set to null. Maksudnya apa? Maksudnya tiada data yang disimpan kat dalam linked list kita. Maksudnya ada head, ada null, tapi tak ada data. So, apa yang akan berlaku? Head akan terus menuju ke null. Okey, saya buka kertas. Saya akan tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan empty list. Empty list ni berlaku apabila tiada data di dalam list. Tapi yang ada hanyalah ada head. Ni head kan nama dia. Ada head menuju ke null. Head menuju ke null. Inilah rupanya empty list tu. Berbeza kan dengan yang atas ni. Yang ni ada head, ini pun ada head. Ini ada null, ini pun ada null. Tapi apa beza dia? Ini ada data, ada A, ada B, ada C. Yang ni tak ada data. Sebab itulah dikatakan empty list. Okey, kita sambung kat bawah tu. Dia kata prototype. Macam mana dia wujudkan prototype tu. Ada void insert, ada void display, ada void remove all, ada void remove, ada void search. Apa yang dimaksudkan tu? Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, slide seterusnya, dia kata inilah senarai operasi yang ada di dalam list. Ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Iaitu insert, search, remove, display dan remove all. Okey. Kita run satu persatu. Insert, dia kata insert a new node at a particular position. Maksudnya, contoh kita tengok kertas saya tadi. Sekarang ni kita dah ada data A, B dan C. Tapi kita nak tambah lagi data D. Okey. Nak tambah kat mana? Kat depan ke kat belakang? Itu pun akan diterangkan kat dalam insert linked list. So, kita boleh tambah lagi satu baru data yang bernama D.
Itu yang dimaksudkan insert new node. Seterusnya adalah search. Search, find a node with a given value. Contohnya, kita dah ada A, ada B, ada C. Okay, ni dah memang ada kat dalam komputer dah. Sekarang ni user datang nak guna komputer. User datang nak cari buku nama B. Okay, user pun enterlah B. Okay, so linked list ni akan search kat mana data B tu berada. Itulah fungsi search. Seterusnya remove. Remove tu pula, okay, sekarang kita dah ada data A, data B, data C. Kita nak remove A. Kita tak nak data A ni. Data A ni dah expired. So, kita boleh buang dia tapi mengekalkan data B dan C. So, yang akhirnya nanti data yang akan ada adalah head, B, C dan null. A dah tak ada sebab kita dah remove dia. Okay. Seterusnya display. Display tadi itulah yang saya kata kita outputkan dia ke skrin kita. Ke skrin komputer, ke skrin phone. Kita ada data yang bernama A, B dan C ni. Data-data ni kita nak keluarkan dia ke output. Macam mana? Itulah akan digunakan menggunakan linked list juga. Seterusnya yang terakhir adalah remove all. Remove all. Maksudnya data A, data B, data C. Kita nak buang semua. Data ni. Buang. Okay. Akan boleh dibuang semua ni menggunakan linked list sahaja. Okay. Faham Saya harap faham Seterusnya kita ke slide seterusnya.